Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Ijuzul Izan. Jika anda baru terjumpa dengan channel saya ni, di sini saya banyak kongsikan info-info dan juga tips-tips berkaitan dengan kereta. Jika anda suka dengan video-video saya buat, tekan like, dan jika ianya bermanfaat, tekan subscribe. So hari ni, saya nak kongsikan dengan anda teknologi baru di Pro 2 ni, di mana Pro 2 Ativa adalah model pertama yang mendapat semua teknologi-teknologi ni. Yang mana sebelum-sebelum ni, model-model sebelum ni tak dapat teknologi ni. Ativa merupakan model pertama yang dapat teknologi ni. Jom kita tengok apa benda yang Ativa dapat. Jom. Yang pertama, Pro 2 Ativa ni dia menggunakan enjin turbo iaitu 1KRVET, mana 1000cc dengan turbo. So untuk enjin turbo ni dia menghasilkan kuasa hingga 98 horsepower di RPM 6000 dan juga 140 Nm of torque di RPM 2400 hinggalah 4000. Ni antara karakter enjin turbo yang saya suka di mana dia punya torque lama iaitu 2400 hingga 4000. Dan untuk guna harian, kebiasaan kita memang akan gunakan range 2000 hingga ke 4000 RPM tu. So bila dalam keadaan range tu torque berada di maksimum, kesannya masa kita bawa kita akan terasa kereta tu ringan lah. Kita tekan minyak sikit pun terasa pergi. Itu antara kelebihan enjin turbo. Yang kedua, Ativa ni gunakan gearbox di CVT iaitu dual mode CVT. Iaitu untuk CVT ni seperti yang kita semua tahu, CVT dia menggunakan sistem mekanisme tu guna bell. Lepas tu untuk dual mode ni dia gunakan kedua-duanya iaitu gear biasa tu yang ada gigi tu dan juga bell. Dia guna kedua-dua teknologi ni lah. Kemudian dia ada juga mode untuk manual. So kita boleh tarik sini dalam manual. Kita nak tambah gear, nak kurangkan gear, nak tambah gear boleh je, tolak tarik sini, di mana dia ada 7 speed lah. Yang ketiga, lain di pacuan ni, di mana kalau semasa kita memandu, jika kita nak terlanggar garisan putih tu, garisan jalan putih, so kereta ni akan memberi amaran lah untuk beritahu kita yang kita nak kita dah ke tepi daripada lorong tu. Okey, yang keempat, Ativa ni ada lane departure prevention. Bermakna yang tadi dia bagi bunyi. Untuk prevention ni dia akan bantu kita lah untuk gerakkan sedikit steering tu supaya kita balik ke lorong asal lagi lah. Mana kita tak terlajak lah terus ke tepi. Yang kelima, adaptive cruise control, di mana untuk kereta ni ini adalah merupakan buta kawalan dia. So untuk setkan adaptive cruise control ni, kita perlukan set kelajuan dia dan juga jarak dia lah. Yang ini kita akan jarak dia iaitu 25, 40, 50. Dia ada 3 bar kat sini untuk jarak kereta depan lah. So bila kita setkan dia, contohlah kelajuan 100, kereta ini akan bergerak 100. Tapi bila ada kereta di hadapan dengan kelajuan mungkin 60, so kereta ini akan perlahan ikut 60 juga dengan jarak yang kita set tadi lah. Kalau kita jarak 50 meter, mana sebelum bila cecah jarak 50 meter tu kereta akan break. So bila kereta tu beralih ke lorong lain ke, so bahagian depan clear, so kereta ni boleh akan kembali kepada kelajuan yang kita set tadi lah. Contoh tadi kita set 100, dia akan pergi balik ke 100 km sejam. Dia mempunyai function lane keep control. Cumanya lane keep control ni dia perlu bergabung dengan adaptive cruise control tadi. Maknanya adaptive cruise control ni dah on, barulah kita boleh guna function ni. Yang ketujuh, Ativa ni ada blind spot monitor. Ni dia punya logo. Maknanya bila ada kenderaan di kawasan titik buta, so logo ni akan kelip-kelip warna kuning dan juga mengeluarkan bunyi . Yang ke-8, Ativa ni ada rear cross traffic alert, di mana dia akan mengesan kereta yang nak lalu belakang kita. Contohlah, kalau kita keluar daripada parking, so bila kita ngundur tu ada kereta nak lalu belakang kita tu, dia akan memberi amaran lah kepada kita. Yang ke-9, Ativa ni dia ada auto high beam, iaitu ni fungsi untuk lampu utama.
Di mana lampu utama ni, jika kita lalu di kawasan gelap waktu malam lah, ada kenderaan di hadapan dan sensor akan mengesan kereta hadapan, so lampu ni akan automatic low beam. So bila kereta tu dah lepas dia akan balik high beam. So mudahkanlah kita, tak payahlah kita tolak-tolak high beam, low beam, high beam, low beam kan. So kereta depan taklah silau kalau kita terlupa nak low beam tu. Yang ke-10, adaptive driving beam. Okey, yang ini fungsinya lebih kurang sama dengan auto high beam tadi. Cuma perbezaan dia, untuk auto high beam dia keseluruhan lampu. So dua-dua lampu high, kalau ada kenderaan di hadapan pun dia akan dua-dua lampu pun akan low. Tetapi untuk adaptive driving beam ni, hanya lampu yang mengarah kepada kenderaan tu je. Kenderaan di hadapan tu, dia lampu yang mengarah kepada kenderaan di hadapan tu je yang akan low beam. Contoh lampu kanan mengarah ke kenderaan yang di hadapan kan. So lampu belah kiri ni mengarah ke tepi jalan lah. So lampu kanan je dia akan low beam. Lampu kiri ni still high beam je. Tu perbezaan dia lah, auto high beam dengan adaptive driving beam. Yang ke-11, Ativa ni didatangkan dengan meter digital. So untuk paparan ni kita boleh ubah-ubah lah. Kalau kat sini pun dia ada beri amaran tu. Sebagai contoh tu minyak perlu diisi. Kalau kita nak tukar pada meter jenis lain pun boleh. Ni ada 4 design meter. Ikutlah kesesuaian kita. Yang ke-12, Ativa ni untuk bahagian switch luar ni dia menggunakan electrostatic switch. So kat sini kita hanya perlu menyentuh je. Kita touch, dia akan lock. Dan kita touch lagi, dia akan unlock. Kalau model sebelum ni kita perlu button kat situ, kita kena tekan. Yang ni hanya perlu sentuh. Yang ke-13, Ativa ni dia punya side mirror ni dia boleh automatic lipat lah. Sebagai contoh, kalau kita lock kereta ni, kita lock, dia akan automatic lipat. Kalau untuk model-model sebelum ni, kalau kita lock dia tak automatic lipat. Kalau kita nak lipat, kita perlu tekan switch kat dalam tu, dia akan lipat. Kalau ni tak. Kalau kita lock dengan kita unlock, dia akan automatic terbuka dan tertutup. Yang ke-14, untuk bahagian signal hadapan ni, dia LED. Kemudian cara dia menyala tu, cara dia kelip-kelip daripada tengah ke tepi . Kita tengok tu. Ada pergerakan daripada tengah ke tepi. Yang ni tiada pada model-model yang lain. Yang ke-15, ni fog lamp LED. Yang kalau contoh model-model lain, model arus ke apa, dia masih pakai mentol biasa . Yang ini pakai LED. Yang ke-16, untuk skrin tengah ni dia menggunakan konsep floating . Dia nampak macam skrin ni terapung. Okey, tadi tu merupakan antara teknologi-teknologi yang Ativa dapat lah. So, anda rasa patutkah Pro 2 letakkan semua benda tu, teknologi-teknologi tu ke model-model yang lain juga? Tuliskan pandangan dan pendapat anda di ruang komen. Jika anda suka dengan video-video saya ni, tekan like, dan jika ianya bermanfaat, tekan subscribe. Nampak logo saya tu, logo bulat tu, tekan logo tu dan tekan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.